Siapa kenal Grant Cardone? Kalau bisnes ni biasa orang follow sifu-sifu kan. Salah satu sifu adalah Grant Cardone. Kenal tak Grant Cardone? Grant Cardone pun dia cerita 3 topik je. Grant Cardone. Perasan tak? 3 kategori topik saja. Topik pertama adalah personal finance, kewangan. Cara menyimpan, cara simpan duit, cara urus duit. Topik nombor 2 adalah bisnes dan sale. Sale lah, bisnes dan sale. Okey, topik nombor 3 adalah hartanah. Okay. Alright. So, Grant Cardone tadi pun 3 topik utama. 1 topik duit, personal finance, 2 topik tentang sale dan bisnes, 3 topik tentang hartanah. 3 topik utama. Tapi banyaklah video-video dia dalam 3 kategori topik ni. Jadi kita tak perlu buat banyak video. Kita cuma perlu tahu topik mana yang orang paling nak tahu. Okay. So, balik pada gambar rajah kita ni. Bila kita dah ada video-video dan orang semakin dekat dan orang pun dah hampir dekat dengan green ni kan. So, kita mula nak tab ni. Tab 1, tab 2, tab 3. Okay, dekat sini. Kita akan wujudkan video lain. Tapi video ni khas untuk menjual. Okay, jadi ada video ni. Ada video menjual kat sini. Ini ada satu video. Tujuannya untuk menjual, sale. Video purple ni semua untuk marketing. Yang ni untuk menjual. Jadi ada menjual ni ada banyak jenis video. Ada video, kita panggil dia sales video. Ada video, kita panggil dia ataupun orang panggil VSL, video sales letter. Ada video jenis macam FB Live. FB Live dia khas untuk menjual. Ada video, dia memang bukan live tapi apa nak cakap ada juga jenis interview. So dia ada banyak format-format video jualan ni. Banyak format. Ikut keselesaan mana yang kita nak pakai. Tak perlu guna semua. Guna satu cukup dah. Okay. Dan sales video ni, dia tak boleh macam video yang warna purple ni. Video warna purple ni, kita boleh cakap spontan. Faham ke? Sekejap, saya tutup skrin sekejap. Bagi you all tengok muka saya sekejap. Okay, video yang purple tadi, yang marketing tadi tu, kita boleh just ambil kamera dan rakam diri kita ataupun tak nak tunjuk muka pun tak apa. Kita ambil kamera ni kan dan kita rakamlah objek-objek yang kita nak terangkan tu. Sebagai contoh, saya nak terangkan tentang buah yang boleh menurunkan darah tinggi kan. Okay, so saya tunjuklah buah ni. Ini buah ni, lupa buah ni. Okay, kalau makan buah ni, so tak perlu tunjuk muka kita. Jadi video yang sales ni, kita tak perlu plan sangat. Kita boleh ambil kamera, tekan record dan cakap. Dan jangan peduli apa orang nak cakap. Nanti macam mana kita nak record supaya dia nampak okey, nampak profesional semua. Ada cara-cara dia. Tapi yang penting keluarkan je video tu. Video tu kena keluar. Kalau kita selalu fikir nak kena perfect, nak kena bagus, video tu takkan keluar. So video marketing ni adalah video yang orang tak kisah kalau ada cacat celah, tak kisah. Dan kadang-kadang kita yang rasa macam kalau orang cakap ni macam mana? Kalau orang cakap tu macam mana? Sebenarnya orang tak peduli pun. Tu hakikat dia, orang tak peduli pun sebenarnya. Kita yang banyak fikir. Bila kita banyak fikir, kita terhalang nak keluarkan video-video tu. So, bila terhalang, tak adalah marketing kita. Marketing kita tidak wujud sebab kita tak upload video. Jadi upload je video. Banyak pun tak apa. Tak perfect pun tak apa. Sebab pada peringkat ni, kalaulah ada orang terjumpa salah satu video kita, satu topik yang dia tengah cari, dia jumpa, lepas tu dia dapat manfaat banyak daripada info tu, orang akan cari lagi. Ni real story. Saya hari tu terseluh tangan. Saya cari video urutan terseluh tangan. Saya jumpa video tu. Dan rupanya pemilik video tu adalah
Customer saya, dia ada beli kita punya panduan video marketing untuk introvert. Dia keluarkan banyak video tentang urutan-urutan. Jadi saya lepas tengok tu, saya tengok apa isteri saya sakit bahu. Saya tengok video macam mana nak urut bahu, macam mana nak urut ni, macam mana nak urut ni. So macam-macam saya dapat daripada video-video dia. Sampai satu tahap saya PM dia, saya cakap, Tuan punya video semua bagus, semua teruskan Tuan berkongsi. Alhamdulillah. Lepas tu wujud pula antara saya dengan dia kita orang nak buat bisnes tengah bincang lah, tengah rancang satu usaha sama. So sama juga anda dengan customer anda, dia mungkin terserempak dengan satu video yang bantu dia, ini terserempak dengan video lain sampai satu tahap, sekejap saya share screen. Sampai satu tahap dia terjumpa video yang selling ni. Ni dia akan terjumpa yang ni. Lepas tu apa yang berlaku? Video selling ni adalah T1. Ni T1. Lepas dah dia nampak video selling ni, dalam video ni akan ada kita panggil call to action kan. Call to action dalam video ni adalah untuk terus WhatsApp kita atau Messenger kita. WhatsApp ke Messenger ke, dia terus hubungi kita. Komen tu tak kisahlah. Janji dia akan direct berhubung dengan kita. Dan di situlah berlaku T2 dan T3. Okey, maksudnya kita akan WhatsApp dia dan berlaku sedikit perbualan yang ringkas. Kenapa ringkas? Sebab dia dah dekat dengan lubang golf. So closing tu tak lama. Okey, jadi perbualan kita dalam WhatsApp ni tidak lama. Macam kami boleh close dalam 5 minit boleh close. Kalau dia jawab cepat. Kalau dia tak pergi bercuti ke kursus ke apa ke kan. Itu bagi orang-orang yang dah dekat dengan green ni. Alright. Jadi so dekat video sale ni yang warna merah ni, kita tidak boleh cakap sembarangan seperti mana video marketing yang purple tu. Dekat video yang sale ni kita kena ada susunan dia, kena ada skrip dia. Sebab kita kena tahu macam mana nak menyusun supaya orang tertarik dengan produk kita. Kelebihan dia, keunikan dia. Jadi kita kena susun idea-idea tu dalam kepala kita siap-siap. Kalau kita tak susun, nanti apa yang jadi? Kita akan membebel panjang lebar dan orang akan boring dengan video kita. Sebab kita tak ada plan apa nak cakap. Dalam video sale tak boleh, kena plan. Okey, jadi bagi siapa-siapa yang mengambil kita punya program VMI, Video Marketing untuk Introvert, inilah yang kita tolong guide. Dalam sales video ni nak plan apa, nak cakap apa. Dalam video marketing ni nak cakap apa. Kalau malu, macam mana nak mengatasi malu. Kan? So semua ni kita bantu strategi secara overall dalam video marketing untuk introvert. Okay. So yang ni lah yang penting. Lepas tu pula, orang yang bisnes ni ada pelbagai industri. Ada orang yang jual tudung harga RM30. Ada orang yang jual mesin kowe harga RM4,000. Ada orang jual kereta harga RM100,000. Ada orang jual rumah harga 1.2 juta. So masing-masing bisnes berlainan. Tapi konsep ni boleh diguna pakai untuk apa saja. Apa saja bisnes. Cuma dekat sini berbeza sikit dekat sini. So proses jualan ni mungkin berbeza sikit ikut industri dan ikut harga. So orang beli kereta takkanlah nak WhatsApp terus beli kereta kan. Of course lah dia akan ada sales process yang berbeza sikit. Mungkin kita akan suruh dia set appointment dulu, test drive dulu dan sebagainya kan. So lain bisnes lain cara sales dia. Okay. Yang penting adalah yang ni. Anda kena faham konsep yang ni. Okay. Jadi bila orang dah tengok video ni dan semua benda ni sebenarnya boleh diboostkan lagi dengan Facebook Ads. So, kita adskan video-video marketing ni, kita letak Facebook Ads dekat video sales ni, dan bila dia orang-orang dah dekat green ni, akan ada juga orang dekat green ni yang tak boleh masuk lubang juga. Ada juga.
sikit lagi nak masuk lubang. Jadi orang-orang yang dah dekat dengan lubang ni tapi dia tak boleh close juga, kita ada video-video lain. Video lain. Maksudnya video dia, sekejap ya. Video dia adalah dia berbeza sikit. So kat sini video dia berbentuk ni untuk orang yang dah dekat green saja berbentuk testimoni. Berbentuk USP atau keunikan. Berbentuk urgency. So dia bentuk lain lah. Video kat sini dia berbeza sikit. Dekat ni, dekat green ni. Mana nak letak? Sini lah. Jadi orang-orang yang dah dekat dengan green ni, bila dia tengok video testimoni, sebab dia orang dah nampak sale video. Dia orang dah ada dia dah kan contact kita nak tanya pasal produk kita, dia dah tanya. Cuma mereka belum yakin 100%. Jadi ada benda-benda lain yang kita letak kat sini yang meningkatkan dia punya keyakinan. Ini antara bendanya lah, testimoni, USP, keunikan, urgency kat sini. Benda ni kita tak boleh letak kat sini. Banyak orang silap dia dekat marketing dia letak testimoni ni. Sedangkan orang tu belum lagi masuk sale. So tempatnya bukan di sini. Dia tempatnya kat sini. Yang ni adalah konten. Kat sini adalah konten. Konten. Contoh konten kat sini adalah, saya buat mana purple lah. Contohnya kat sini adalah konten dari segi how to. Macam mana cara nak buat itu. Macam mana cara nak buat ini. Ataupun konten jenis FAQ atau soalan yang selalu ditanya. Soalan-soalan. Soal jawab. Contoh ada orang selalu tanya apa ni macam mana nak mengurangkan darah tinggi tanpa ubatan hospital. Mungkin itu yang orang tanya kan. So kita ada FAQ. Mungkin dia boleh berbentuk info atau fakta. Dia boleh berbentuk storytelling. Macam contoh storytelling ni gini. Macam contoh saya ni seorang peniaga gerai goreng pisang. Kan? Jadi saya pun storytelling lah. Okey, setiap hari apa kami buat, kami akan cari pisang di pasar dan kami ada cara-cara lah memilih pisang. Kita tak pilih sebarangan pisang. Kita pilih pisang yang manis. Macam mana bentuk pisang yang manis? Macam ni. Warna dia kena macam ni. Lembut dia macam ni. Inilah kita memang jaga kualiti pisang yang kita pilih. Supaya bila kita goreng nanti orang makan manis kat dalam, lembut. Tepung pula, cara kita goreng tepung kita kena buat macam ni. Barulah rangup. Itu contoh storytelling. Dia tak jual pun goreng pisang. Dia cuma menceritakan apa dia buat dalam live dia untuk goreng pisang tu. Agak-agak kalau orang tengok video macam tu, tak yakin ke untuk beli goreng pisang dia. So tu dia bukan selling. Dia just story je apa dia buat. Tapi kalau selling ni kat sini contoh kan. T1 kat sini contohnya. Okey, Assalamualaikum. Saya nak bagi tahu hari ni gerai goreng pisang Kak Mah ada mengeluarkan satu produk baru. Goreng pisang coklat cheese dengan cinnamon. Ni limited je, ada 10 je. Hari ni je. Mela datang kedai sebelum pukul 5. Bye. Itu jualan. Faham ke? Dia ada format dia. Format jualan dengan format marketing berbeza. Okey, tapi kalau dia tiba-tiba buat macam ni, jualan tu, tapi orang tak kenal pun dia, orang tak tahu cara dia pilih pisang yang sedap, cara dia goreng tepung yang rangup, susah sikit lah nak sale sebab jauh daripada lubang. Okey. So begitulah macam mana kita nak susun video marketing. Jadi siapa-siapa yang kalau nak tahu
plan, macam mana nak plan benda ni, macam mana nak implement benda ni, dan anda memang ada masalah, tak reti nak mengatasi perasaan malu tu, mungkin boleh tengok-tengok. Kita ada panduan nama dia video marketing untuk introvert. Okay. Tak payah beli sekarang, tak payah bayar sekarang. Kalau just tanya je, tanya kita punya sales team, kita ada orang-orang yang boleh bantu anda jawab segala pertanyaan tentang panduan ni. Caranya inbox kami lah. Okay. Boleh type m.me/nasihat niaga. Okay. Nanti dia akan buka messenger. Ataupun pergi ke page nasihat niaga, messenger je kami. Bila dah buka messenger tu, type keyword VMI. Okay, VMI. Nanti adalah orang jawab, insyaAllah. Dia akan jawab segala pertanyaan. Tak payah beli lagi, tak payah keluarkan duit lagi. Just pastikan VMI ni apa, macam mana dia boleh bantu you, betul ke boleh bantu, dapatkan jawapan-jawapan yang tu dulu. Kalau rasa macam benda ni boleh bantu, dan kita akan tolong you plan lah, nak buat video yang banyak, nak ada 100 video yang pertama, macam mana nak mengatasi perasaan malu, macam mana nak pilih topik, macam mana nak pilih hashtag yang bersesuaian, macam mana nak tulis video sales, macam mana skrip video FB Live, macam mana nak buat video interview. Semua tu ada dalam VMI. Jadi saya cakap tu laju lah tadi, tapi kalau nak tahu detail dia, boleh messenger kami m.me/nasihat niaga. Lepas tu letak keyword VMI.